Qala musannif rahmatullah alaih, adapun orang yang menghimpunkan belajar ilmu syariat yang zahir, yakni ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Jadi orang yang mempelajari ilmu syariat yang zahir ni, syariat yang zahir di sini disebut oleh Syekh termasuklah ilmu usuluddin, ilmu fiqh, yang mana ilmu ni ilmu yang kita belajar, yang kita faham, yang kita pegang. Dinamakan zahir tu dari segi perkara-perkara yang berkait dengan benda-benda tu adalah perkara yang kita boleh belajar, yang kita boleh tahu, yang kita boleh laksanakan. Adapun usuluddin tu dari satu segi dia termasuk ilmu yang batin dari satu segi. Adapun fiqh yang zahir, yang nyatanya dia memang jelas lah termasuk ilmu syariat yang zahir, kerana dia melibatkan amalan-amalan yang zahir, solat, puasa dan amalan-amalan yang lain. Jadi ilmu fiqh ni memang jelas lah merupakan ilmu syariat yang zahir. Usuluddin dia separuhnya tu kepada ilmu yang batin, kerana usuluddin itu tuntutannya adalah keyakinan dalam hati. Jadi sebahagian ataupun dari satu sudut ilmu usuluddin tu dia adalah merupakan ilmu yang batin sifatnya, kerana tempatnya itu di dalam keyakinan kita. Tapi dari satu sudut yang lain dia ada bahagian ilmu zahir dia tu, iaitu ilmu yang kita boleh belajar. Perkara-perkara yang kita pelajari benda tu untuk kita fahami dan kita pegang. Aspek tu maka dia disebut ataupun dikira sebagai ilmu syariat yang zahir. Ilmu syariat yang zahir yakni ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf pun serupa. Dari satu segi dia termasuk ilmu syariat yang zahir, bagi yang kita boleh belajar. Kita belajar, kita faham dan kita amalkan. Adapun sebahagian lagi tasawuf ni merupakan aspek yang batin. Jadi usuluddin dan tasawuf ni ada sudut zahir dia, ada sudut batin dia. Serta bersungguh-sungguh ia menjalani akan dia, yakni mengamalkan ilmu fiqhnya, ilmu usuluddin dan ilmu tasawuf. Jadi saya cuba nak jelaskan di sini, takut ada orang keliru. Sebab sebelum ini sebahagian kita ni ataupun ulama-ulama kita dia pecah dua, syariat yang zahir dan hakikat yang batin. Syariat yang zahir itu ilmu fiqh, hakikat yang batin itu ilmu tasawuf. Jadi ghalibnya orang bahagi benda ni kepada dua dalam bentuk macam tu. Kalau tasawuf dianggap sebagai ilmu batin, fiqh syariah dianggap ilmu zahir. Sekarang Syekh ni sebut fiqh, usuluddin, tasawuf itu adalah ilmu yang zahir juga. Jadi hendaklah kita faham bahawa fiqh tu jelaslah ilmu syariat yang zahir, usuluddin dan tasawuf tu. Jadi usuluddin dan tasawuf tu dia ada sudut zahir dia. Contoh macam mana? Kalau kita belajar usuluddin, rukun iman, percaya kepada itu ini yang kita tahu, yang kita boleh belajar, yang kita boleh faham, itu sudut zahir dia. Adapun sejauh mana benda tu menjadi pegangan kita, menjadi tasdik dalam hati kita, itu bahagian batin dia. Bahagian batin daripada ilmu usuluddin. Demikian juga ilmu tasawuf, ada sudut zahir dia, ada sudut batin dia. Sudut zahirnya iaitu ilmu yang kita belajar tu tentang akhlak-akhlak yang mulia, tentang seperti sabar, syukur, redha dan macam-macam lagi lah yang kita boleh belajar benda tu, yang ada dalilnya, ada huraian dia. Itu aspek zahir dari segi tasawuf. Adapun aspek batin tasawuf tu iaitu akhlak-akhlak tadi tu sejauh mana dia mencorok ke dalam hati kita.
Sejauh mana perkara-perkara tadi tu menjadi suatu sifat bagi hati kita. Itu aspek batin daripada ilmu tasawuf. Jadi saya jelaskan ini supaya tak timbul pertembungan dari segi kefahaman yang selama ini kita disebut fiqh syariat zahir, tasawuf batin. Sekarang Syekh mengumpulkan sekali, iaitu ilmu syariat yang zahir termasuklah fiqhnya, usuluddinnya dan tasawufnya. Kenapa? Kalau fiqh jelas, tapi kalau usuluddin dan tasawuf, naklah kita fahami bahawa ilmu ini ada aspek zahir dia tu. Ada sudut zahir dia, terutama dari segi ilmunya tu. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Sesiapa yang menghimpunkan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Syariat yang zahir tadilah ilmu, amalan yang bersifat zahir. Syariat yang batin, yakni sesuatu yang tercorok menjadi sifat bagi hati manusia, yang terisi keyakinannya, kejernihan hatinya, kesucian hatinya, sifat mahmudah yang mulia yang ada dalam hatinya. Itu aspek batin. Syariat yang batin namanya, yang mengisi hati. Maka sesiapa yang terkumpul padanya dua ni, syariat yang zahir dan syariat yang batin. Sebab apa dinamakan syariat juga? Hak zahir pun orang panggil syariat juga, hak batin pun orang panggil syariat juga. Sekalipun setengah ulama dia tak sebut syariat, sebut hakikat. Kalau syariat zahir, hakikat batin. Tetapi setengah alim ulama dia dua-dua dia panggil syariat belaka. Syariat yang zahir, syariat yang batin. Bagi ulama-ulama yang guna istilah syariat yang zahir, hakikat yang batin, nak memperlihatkan mana sudut zahir, mana sudut batin. Tapi ada di antara mereka ni dia pakai guna perkataan yang sama juga, syariat zahir, syariat batin. Mana pula tu? Jadi ulama-ulama yang guna istilah ni nak beritahu syariat yang zahir pun datang daripada Allah, syariat yang batin pun juga datang daripada Allah. Yang ni bersumberkan Al-Quran dan hadis. Itu maksudnya. Jadi jangan kelirulah bila orang guna perkataan syariat yang zahir, hakikat yang batin. Ada seorang pula guna syariat yang zahir, syariat yang batin. Mana ni? Jadi tujuan yang berbeza. Orang pakai syariat yang zahir, hakikat yang batin untuk nak khabar bahagian zahir, bahagian batin. Orang yang guna perkataan syariat yang zahir, syariat yang batin, nak khabar zahir dan batin ni, mari dua-dua mari daripada Al-Quran dan hadis belaka. Itu bendanya.